Sebenarnya bar kaunsil ni bukan pendapat dia bertentangan. Bila kes yang dia angkat itu melibatkan kawan-kawan dia, kita tengok pendirian dia tu terlalu bias. Contohnya lah kan, bila kes yang melibatkan Tommy Thomas, contohnya. Bila kes melibatkan Latifah Koya, contohnya. Tommy Thomas ni peguam kepada Lim Guan Eng. Bila Tommy Thomas diangkat menjadi peguam negara, langsung bar kaunsil tak ada cakap konflik of interest lah yang menyebabkan Tommy Thomas yang merupakan peguam kepada Lim Guan Eng tiba-tiba boleh pula dilantik menjadi peguam negara. Sehingga kes yang melibatkan Lim Guan Eng digugurkan. Langsung kita tak dengar suara bar kaunsil pada ketika itu. Tetapi bila peguam negara yang dilantik oleh Muhyiddin, musuh kita, membebaskan Datuk Seri Zahid, laju je bar kaunsil mengeluarkan kenyataan. Jadi mereka ni nampak sangat bias lah. Sama juga bila time Latifah Koya, seorang ahli jawatan kuasa PKR Pusat yang cenderung pada Azmin Ali, dilantik menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Tak ada pun kita dengar sepatah pun ayat daripada bar kaunsil. It's okay for them. Tetapi bila time kes yang melibatkan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid, laju je dia orang ni mengeluarkan kenyataan. Bagi saya lah, bar kaunsil baik, Ambiga baik, begitu juga dengan Siti Kasim ke apa ke. Dia orang ni perlu berlaku adil lah. Sebab mereka ni semuanya pengamal undang-undang. Cubalah buat tindakan itu rasional sikit. Sebabnya rakyat Malaysia ni, walaupun kita tak ambil undang-undang, tapi kita ni tak bodoh sangat. Janganlah nampak kamu ni terlalu bias. Walaupun kita tak ambil undang-undang, kita pun boleh berfikir kenapa bar kaunsil bersikap demikian. Bila melibatkan kawan dia, dia tutup mulut. Bila melibatkan orang yang dia tak suka, walaupun hari ni kita ni dah bersama dengan dia orang, tapi masih lagi mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya dikeluarkan. Pertamanya saya nak beritahu lah sejarah kita ni, pasal reformasi ni dia lain sikit . Sebenarnya perkataan reformasi ni dalam hidup saya ni datang pada tahun 1996 bila mana pergerakan pemuda UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi memperkenalkan cogan kata kalau UMNO ni bersatu, bersetia, berkhidmat. Tapi kami di pemuda UMNO, cogan kata kami ialah pemuda pemangkin gerakan reformasi. So yang korang lawan reformasi ni UMNO lah sebenarnya. So kita dapat tahu Datuk Seri Anwar dengan Tun Dr. Mahathir ni bermasalah ni daripada tahun 1998 lagi lah sebenarnya. Dan sebelum tu pun dah ada lah bayang-bayang dia. 97. Kelantangan pemuda ketika itu, kita menentang amalan yang dilakukan oleh Najib Mahathir, amalan yang dipanggil KKN, korupsi, kolonisme dan nepotisme. Itulah perkara yang kita bangkitkan pada tahun 1997-98, dan inilah sebenarnya yang akhirnya membawa kepada pemecatan Datuk Seri Anwar lah. Dia ada dua sebab. Pertama sekali, move Datuk Seri Anwar untuk mengambil alih jawatan Presiden UMNO. Dan kedua, kerana pada ketika itu krisis ekonomi 1997. Satu, kerana usaha Datuk Seri Anwar untuk menjadi Presiden UMNO, dan yang kedua kerana keengganan Datuk Seri Anwar untuk meluluskan bail out pada syarikat perkapalan milik Mirzan Mahathir. So itu yang menyebabkan Mahathir betul-betul affected bila Anwar tak nak bagi duit Petronas digunakan. So lepas dia pecat Datuk Seri Anwar pada 2 September selaku Timbalan Perdana Menteri dan juga selaku Menteri Kewangan, 3 September tu nak pastikan Anwar tak lawan dia sebagai Presiden UMNO dan terus tamat riwayat sebagai ahli UMNO ni, maka dia pecat Datuk Seri Anwar sebagai ahli UMNO. So macam saya kena pecat lah kan. Dia pecat terus hilang jawatan MT kan. So Datuk Seri Anwar hilang jawatan Timbalan Presiden UMNO sebab jawatan tu tak boleh dipecat. So semenjak pemecatan tu, kita mula-mula masih lagi dekat berdepan dengan Seri Perdana lama tu di rumah Diaman Lama. Kemudian bila dia orang dah tutup api dan segala macam tu, terpaksa pindah ke nombor 8 Jalan Selimuni 1. Dan pada 12 September 1998 itulah hari di mana Datuk Seri Anwar telah berucap dan melancarkan gerakan reformasi, yang betul-betul reformasi yang ni lah. Sebelum tu pemuda pemangkin gerakan reformasi. So hari itu yang betul-betul dia lafazkan reformasi. Dan benda ni tak lama, 8 hari selepas tu, 20 September 19 bulan tu, dia ke rumah saya di Betul Pahat tu, kita di atas bumbung. 20 September tu kita balik pergi Masjid Negara. Di Masjid Negara ni sebenarnya di situlah kesilapan paling besar. Bila mana Datuk Seri Anwar dah balik naik motor pergi ke Bukit Damansara, abang bakar komando bawa masa tu, Rahim Ghaus bawa geng yang berhimpun di Masjid Negara tu. Lepas tu kita jalan pergi ke Dataran Merdeka, dia bawa terus pergi ke PWTC dan dia pecahkan galeri kat bawah PWTC tu. Saya ingat lagi, saya ada kat dalam rumah masa tu, Datuk Seri Anwar marah Rahim masa ketika tu, kata apa hang pergi buat kat sana semua. So sebenarnya yang sebabkan dia orang ada sebab untuk tangkap malam tu, itulah sebab dah mula pecahkan galeri kat bawah PWTC.
LTC tu. So malam tu bila polis pecah masuk, orang pertama yang ditahan ialah Saudara Roslan Kasim, kemudian Datuk Seri Anwar. Roslan Kasim ni ditahan oleh orang yang jual burger. Dia ambil kain yang alas tu, dia serkup terus. So malam tu Datuk Seri Anwar dibawa pergi ke Bukit Aman. Macam cerita yang Zuna filmkan tu lah, cuma bahagian saya tu dah hilang. Saya ingat lagi lah masa saya cuba halang dewan daripada masuk tu, kita nak elakkan daripada Datuk Seri ni, saya kena siku dengan orang tu kan. So peristiwa ni macam-macam lah yang menyebabkan akhirnya lepas Datuk Seri Anwar kena, Datuk Zahid kena, Asma'un kena, Dr. Zamri Kadir kena, ramai kena kan. Kamarudin Jaafar kena. So lepas Datuk Zahid keluar tu, dia dah beritahu dengan saya kan, you are next. Sebab masa dia duduk dalam tu, dia orang duduk tengok gambar-gambar kita kan. So dia dah kaget. Itulah zaman apa yang dipanggil sebagai zaman Maha Zalim, Maha Fir'aun. Cuma bagi saya lah kalau tanya dengan saya, berjaya tak berjaya reformasi ni, saya rasa tak berjaya. Sebabnya reformasi kita yang dimulakan tu ialah kita nak menghapuskan amalan kronisme, nepotisme dan korupsi yang diamalkan oleh Mahathir. Tetapi sehingga hari ini ramai orang dah menjadi mangsa Mahathir, tapi sampai sekarang kita tak boleh heret Mahathir ni walaupun dah 25 tahun. So bagi saya lah, kalau nak mengukur kejayaan reformasi ni, setidak-tidaknya kita kena heret dia, dakwa dia di mahkamah. Setuju tak setuju? Hari ini tuan-tuan, mukadimah saya nak mengupas tentang kemunculan Ramasamy bersama dengan lembaga hitam di belakangnya. Kalau sebelum ni, saudara, kita menjadi pelik bila mana Kerajaan Perpaduan sudah menggabungkan UMNO berserta dengan Pakatan Harapan. Kita pelik kenapa Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Ramasamy, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang nampaknya macam tidak selesa dengan kerjasama di antara UMNO, BN dan juga Pakatan Harapan. Begitu juga bila mana mereka dengan sengaja mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyebabkan orang UMNO, orang Melayu marah terhadap DAP. Bila mana Ramasamy mengecam tentang jumlah kaki tangan awam orang Melayu, Bumiputera yang ramai, yang mengatakan bahawa dominasi kaum Bumiputera dalam sektor awam harus dihentikan. Kita juga hairan kenapa tiba-tiba Ramasamy mengeluarkan kenyataan tersebut bila mana BN dan PH bergabung. Hari ini segala-galanya telah terjawab, tuan-tuan, apabila lembaga hitam yang berada di belakang Ramasamy hari ini telah upload satu keping gambar pertemuan di antara Ramasamy bersama dengan Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin telah upload, saudara. Maka satu Malaysia sudah faham kenapa selepas beliau tidak dicalonkan semula oleh YB Anthony Loke sebagai calon Dewan Undangan Negeri dan sekaligus tidak dapat memegang jawatan Timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang. Akhirnya kita tengok, tuan-tuan, Ramasamy telah meninggalkan DAP. Alhamdulillah lah, baguslah. Kita pun tak perlukan orang macam ni. Lebih-lebih lagi, orang yang mempunyai rapat dengan bapa kepada tokey yang melarikan subsidi minyak rakyat, akhirnya telah menunjukkan dengan secara terang-terang hubungan di antara kedua manusia ini, iaitu Hamzah Zainuddin dan juga Ramasamy, bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang daripada DAP dulu. Bagi saya, dalam sesebuah kerajaan, biasanya selepas tempoh 100 hari, memang kita akan tengok prestasi sejauh mana sesebuah kerajaan, sesebuah kementerian telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggungjawab ke atas diri mereka. Ini biasa, ini standard. Cuma zaman Ismail Sabri, dia ada 100 hari, tapi dalam keadaan dia disokong oleh 114 orang. Jadi kalau misalnya ada menteri yang tidak berprestasi dengan baik, boleh tak dia tukar? Kalau dia tukar 2 orang menteri, daripada menteri itu tak jadi menteri, dengan dia pun tak jadi Perdana Menteri, dia tak boleh tukar. Tetapi Datuk Seri Anwar, dia ada 148 orang ahli parlimen. Seorang ahli parlimen dah lompat, iaitu Syed Saddiq, melompat pergi ke jadi pembangkang. Dia tak mahu lagi berada dalam kerajaan. Jadi sudah ada 147. 147 ni, kalau dia tukar 2 atau 3 orang menteri yang tidak berprestasi baik, dia gantikan dengan orang lain, kerajaan masih stabil. Ini kena faham lah, kalau orang tak faham. Jadi bagi saya, Perdana Menteri berhak menggunakan prerogatif dia ataupun budi bicara dia. Dia nak tukar orang ni pergi ke kementerian lain, ataupun dia nak gugurkan orang tu, ambil orang yang ada potensi untuk jadi menteri, diangkat jadi menteri walaupun sebelum ni dia bukan menteri. Ataupun kalau dia merasakan bahawa sebelum ni adalah satu kesilapan membentuk kabinet terlalu kecil, dan sekarang ni kita perlu mengembeling tenaga lebih ramai orang untuk duduk dalam kabinet.
pengagihan kuasa tu, buat kata orang tu, maknanya kerajaan terpaksa spend untuk besarkan kementerian supaya khidmat yang lebih baik boleh diberikan kepada rakyat. Contohnya kalau dulu satu orang menteri kena jaga 3 portfolio lah contohnya. Macam dulu zaman UOB, dia jaga Menteri Sains, Teknologi, Tenaga dan Alam Sekitar. Tapi zaman Muhyiddin, dia pecahkan kepada 3. Sains dan Teknologi, 1 orang, Khairi Jamaluddin. Alam Sekitar, Tuan Ibrahim Tuan Mat. Tenaga, Samsul Anwar Nasarah. Mungkin 3 orang tu lebih efisien berbanding dengan hanya 1 orang jaga. So mungkin benda-benda macam ni Datuk Seri Anwar selepas penelitian dia lebih kurang 8 hingga 9 bulan, dia merasakan perlu dipecahkan kementerian yang terlalu besar. Jadi tanggungjawab yang terlalu berat di atas bahu seorang menteri ini dapat diringankan sedikit. Itu satu benda yang amalan biasa.